Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Hasif Zulkifli dan saya Diana Rahib dalam Sumber Seminggu edisi Jumaat 24 Disember 2021. Baiklah Hasif, baru-baru ni kita negara Malaysia dilanda banjir yang amat teruk. Jadi nak tanya dah, adakah kawasan Hasif juga terjejas? Bagi kediaman saya okey saja, tapi bagi kakak saya di Sepang, mereka agak terjejas oleh akibat banjir yang melanda di Selangor pada ketika ini. Dan kita teruskan ke berita utama pada kali ini. 37 kematian dan 10 laporan orang hilang direkodkan di kawasan banjir di seluruh negara sehingga 22 Disember. Ketua Polis Negara Tan Sri Akisani Abdullah Sani berkata, daripada jumlah itu, 5 kematian dilaporkan dalam masa 24 jam, membabitkan 4 dewasa dan 1 kanak-kanak, sementara 2 mangsa masih lagi hilang. 68,341 mangsa banjir daripada 18,080 keluarga berada di 356 pusat pembinaan sementara melibatkan 7 negeri dengan Pahang paling teruk terjejas pada kali ini selain Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan. Sementara itu, korban banjir di Pahang pula membabitkan 2 mangsa di Kuantan manakala 7 lagi di Bentong. Kejadian di Bentong melibatkan fenomena kepala air di 2 kawasan, iaitu di sebuah pusat peranginan dengan 2 mayat telah ditemukan manakala seorang lagi dilaporkan hilang dalam insiden itu. Dalam kejadian di Telemong, 5 mayat telah ditemukan manakala seorang lagi mangsa yang dipercayai hilang masih lagi belum ditemui. Kerajaan memutuskan mangsa banjir yang tidak berlindung di pusat pemindahan sementara yang diiktiraf pihak berkuasa tetap menerima bantuan RM1,000 seperti yang diumumkan kerajaan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Dr. Amiruddin Hasim berkata, sebelum ini bantuan hanya diberikan kepada mereka yang berlindung di PPS selain individu didaftarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Arahan terkini membolehkan sesiapa sahaja yang terkesan akibat banjir dan warga negara boleh mendapat bantuan itu selepas nama mereka disaring oleh pejabat daerah atau pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing. NAKMA menerima apa sahaja data diberikan pejabat daerah atau PBT membabitkan sesiapa sahaja yang dirasakan layak, termasuk mereka yang menyewa kediaman di kawasan terjejas banjir dan mengalami kerosakan harta benda akibat bencana itu. Pada masa sama, PBT perlu segera mengemukakan senarai mangsa terbabit bagi membolehkan bantuan dapat disalurkan. Pada perkembangan sama, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan bantuan wang ehsan bencana kepada semua penduduk yang terkesan akibat banjir di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata, bantuan RM10,000 akan diberikan kepada keluarga mangsa yang kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut. Pada masa sama, turut mengumumkan bantuan RM1,000 kepada setiap keluarga yang terkesan akibat banjir tersebut. Antara bantuan lain yang turut diumumkan beliau adalah melibatkan bantuan kesihatan, pengecualian bil air selama sebulan, penangguhan pinjaman kepada usahawan Hijrah Selangor serta pungutan sisa pepejal. Duit bantuan RM1,000 bukan hanya untuk mereka yang duduk di PPS, tapi semua mereka yang terlibat. Semua mereka yang terlibat. Duduk di PPS, duduk di PPS persendirian, duduk di PPS swasta dan juga rumah-rumah yang mereka duduk. Kerana kehilangan ini saya rasa satu kehilangan yang besar ataupun kerugian yang besar, dan angka RM1,000 yang kita berikan itu saya rasa sangat kecil daripada kerugian yang telah mereka alami. Beliau mengakui RM1,000 itu adalah jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami oleh mangsa banjir.
Amiruddin turut mengumumkan pelancaran tabung ETR Selangor bangkit bagi memudahkan individu, syarikat swasta, korporat atau syarikat berkaitan kerajaan serta mana-mana individu yang ingin membantu proses pemulihan banjir di negeri itu. Dan sebagai komitmen awal, saya akan menyumbangkan sebulan gaji saya ke dalam tabung ini sebagai tanda permulaan proses ini. Dan apa yang boleh saya katakan, saya rasa saya ingin ulang kata-kata Winston Churchill. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Tidak ada apa yang kami mampu sumbangkan kecuali daripada darah, keringat, kerja keras dan air mata. Amiruddin turut berterima kasih kepada petugas dan sukarelawan yang bekerja keras mengharung beberapa lokaliti berbahaya. Kerajaan negeri juga membuat perancangan bersama Kerajaan Persekutuan menerusi 3 proses iaitu menyelamatkan, pemulihan pasca banjir dan ketika program jangka panjang termasuk sistem tambatan banjir. Akibat monsun timur laut, beberapa negeri dilanda hujan lebat mengakibatkan banjir teruk di sesetengah kawasan pada 18 Disember. Kawasan Seri Muda Shah Alam dan Hulu Langat paling teruk terjejas hingga mengakibatkan nyawa terkorban. Sumber Seminggu turut meluangkan masa menemui mangsa banjir di perkampungan orang asli di Bukit Serdang. Seramai 145 mangsa banjir ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi dan Balai Raya Kampung Bukit Serdang. Daripada hasil temu bual bersama mangsa, mereka memohon bantuan keperluan asas seperti tuala wanita, lampin pakai buang dan barangan mandian. Kita orang perlukan toto, bantal, selimut. Lepas tu makanan tu dia bagi bagian mineral water kita orang nak memang perlukan sangat. Bagi asas macam ubat gigi, Colgate semua, sabun, shampoo kita orang perlukan. Lepas tu bagian pakaian dalam perempuan, mana yang tengah period tu. Mana yang kawan saya ni anak kecil tak ada pampers, susu tak ada. Jadi kita orang terdesak. Kalau dapat macam sebab alas tidur ke, kita orang berbangga lah sikit. Sekarang ni tidur atas mozaik aja kan. Takut nanti penyakit berjangkit ke, takut sejuk kan. Sumber Seminggu turut meluangkan masa ke kawasan yang paling teruk dilanda banjir iaitu di Taman Seri Muda Shah Alam. Bantuan yang dihulurkan kepada mangsa banjir di Taman Seri Muda diberikan tanpa mengira kaum, agama ataupun bangsa kerana apa yang penting adalah keselamatan dan mangsa mendapat bantuan yang diperlukan. Apart from politik, apart from races, apart from agama, kita ketepikan semua. Keperimanusiaan itu penting. Nombor satu. Itu yang akan menyelamatkan nyawa sekarang. Itu yang akan membawa semua menjadi satu keluarga penting. Masa kelaparan, budak Melayu tak kenal makanan India, tak kenal makanan Cina, kenal makanan saja. So kita tak payah nak bawa apa-apa aspek daripada agama, race. No, we don't want. We want to be as one part of the family, as only one Malaysia. That's all. I'm here because we are two Malaysian, so only in Malaysia. So we have to help each other when in critical harm, no matter what skin color are you. So we must help, no matter how, no matter help. So I hope more people will come out and help each other. Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia akan memberikan dokumen gantian seperti sijil lahir, MyCard, sijil kematian atau pasport antarabangsa Malaysia secara percuma kepada mangsa banjir. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, inisiatif itu bertujuan untuk meringankan beban dan memudahkan urusan mereka yang terjejas. Orang awam yang berkenaan boleh hadir berurusan di pejabat JPN yang berhampiran untuk membuat gantian dengan pengecualian bayaran. Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk berhubung dengan Pusat Kawalan Malaysia bagi mendapatkan maklumat berkaitan situasi banjir terkini. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat berhubung situasi banjir boleh menghubungi Pusat MCC Polis Diraja Malaysia di talian 0322663333 atau 0322663444 atau 0322663451 atau talian MERS 999.
Lim Kit Siang mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya menjelaskan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab ke atas Majlis Keselamatan Negara di Selangor. Kesaan Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dibuat di ketika kemelit mengenai tindak balas menyelamat yang gagal diselaraskan baru-baru ini. Dakwaan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Nur Omar bahawa dia masih pengerusi MKN Selangor selepas Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari mendakwa menyambung semula tugas itu menimbulkan persoalan. Lim seterusnya menggesa Ismail Sabri yang juga pengerusi MKN di peringkat persekutuan segera menjelaskan tanda tanya itu sekaligus menyelesaikan kekeliruan yang dialami rakyat. Teka-teki seperti itu tidak diperlukan ketika pelbagai pihak berdepan dengan bencana banjir yang teruk dan setakat ini meranggut hampir 40 nyawa. Ahli Parlimen Veteran DAP itu turut mempersoalkan adakah Perdana Menteri keliru mengenai perkara itu seperti Noh dan Amiruddin dan tidak boleh memberi sebarang penjelasan mengenainya. Amiruddin pada 21 Disember lalu berkata, dia menyambung semula tugas sebagai Ketua MKN Selangor dan menyalahkan tindakan lewat bagi menyalurkan bantuan banjir di negeri itu berpunca daripada dia tidak dilantik ke jawatan itu lebih awal. Bagaimanapun, Noh membidas Amiruddin dan menganggap dia keliru. Noh berkata terdapat 2 jawatan kuasa di bawah MKN negeri dan dia kekal bertanggungjawab ke atas jawatan kuasa yang menjaga keselamatan, manakala satu lagi mengenai pengurusan bencana dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Lim turut mengulangi kritikan yang dibuat oleh bekas Menteri Kanan Rafidah Aziz dan pemimpin Bersatu Rais Hussein Mohamed Arif berhubung tindak balas kecemasan yang lemah terhadap banjir kilat kerajaan. Selain itu, Lim juga mengkritik kerajaan persekutuan yang tidak membawa isu banjir besar itu untuk dibahaskan di Dewan Rakyat. Sedikit perkembangan dari Parlimen. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil melahirkan rasa kesal dengan keputusan yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Azhar Harun yang tidak membenarkan perbahasan bencana mengenai banjir nasional dibentangkan di Dewan Rakyat. Keputusan berkenaan dengan alasan teknikal menimbulkan kemarahan segelintir ahli Parlimen pembangkang lain dalam sidang media Parlimen. Jadi saya sangat kesal sebab kita baca dalam media sosial orang tweet ada anak terpisah daripada ibu. Ada yang saya dapat mesej tengah malam dan saya di Lembah Pantai pun ada kawasan-kawasan yang terkesan. It's as though they don't see this as a very serious matter. Cuba bayangkan kalau mak ayah kita terpaksa buat dialisis dan terperangkap dekat bumbung. Kita baca bagaimana orang terperangkap dekat Tapi there was yang amat berhormat berada di dalam dewan pada waktu tadi. He should have stood up. Should have taken the responsibility. Dia tak boleh buat macam setengah orang, I am responsible but I'm not accountable. Turut bersama-sama dengan pendirian itu ialah Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad, Ahli Parlimen Segambut Hanayuh dan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Madius Tangau. Mengulas isu sama, Peguam Hanif Khatri Abdullah berkata, Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun terkhilaf dalam membuat keputusan apabila menolak gesaan Ahli Parlimen untuk membahaskan isu banjir besar yang melanda negara pada sidang Parlimen 20 November lalu. Baiklah, kita ikuti perkembangan luar negara dalam sumber global bersama rakan setugas Hanim Nadia. Silakan Hanim. Baiklah, terima kasih Diana dan Hasih. Seterusnya, saya Hanim Nadia membawakan anda perkembangan semasa berita dunia melalui sumber global. Kita mulakan dengan berita dengan perkembangan bencana alam di Filipina. Angka kematian akibat taufan Rai yang melanda Filipina kini melebihi 300 orang dan lebih 500 cedera manakala 50 lagi masih hilang. Polis Filipina mengesahkan taufan Rai yang turut dikenali sebagai Odette oleh penduduk tempatan telah meragut sekurang-kurangnya 375 nyawa sejak ia melanda kepulauan itu minggu lalu. Majoriti kematian direkodkan di wilayah Tengah Visayas yang merupakan destinasi utama penyelam di wilayah Bohol serta beberapa destinasi pelancongan paling popular dan wilayah Caraga di Timur Laut Mindanao. Susulan itu, Presiden Rodrigo Duterte semalam mengisytiharkan keadaan bencana di kawasan yang terjejas teruk akibat dilanda taufan Odette berkenaan.
Wilayah terkesan adalah wilayah 4B iaitu Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, wilayah 6 di Visayas Barat, wilayah 7 Visayas Tengah, wilayah 8 Visayas Timur, wilayah 10 Mindanao Utara dan wilayah 13 Caraga. Duterte berkata Majlis Pengurusan dan Menangani Risiko Bencana Kebangsaan mengeluarkan resolusi mengesyorkan pengisytiharan bencana di kawasan terjejas. Lebih banyak kematian dijangka dilaporkan ketika operasi menyelamat masih diteruskan. Namun, pasukan penyelamat berdepan kesukaran untuk pergi ke wilayah terjejas akibat jalan raya dipenuhi serpihan yang musnah, berair, manakala perhubungan telefon dan internet juga terputus. Dari Filipina, kita terbang pula ke Korea. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merupakan ahli politik ketiga paling dicari oleh pengguna internet seluruh dunia tahun ini. Agensi berita Yonhap melaporkan analisis data Jerman Statista. Purata bulanan carian dalam talian bagi Jong-un adalah sebanyak 1.9 juta di belakang Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang mendahului senarai dengan 7 juta carian. Diikuti Perdana Menteri Britain Boris Johnson sebanyak 2 juta carian. Manakala bekas Chancellor Jerman Angela Merkel berada pada tempat keempat dengan 1.4 juta carian. Kata kunci paling dicari berkaitan dengan pemimpin Korea Utara itu adalah berkenaan penurunan berat badan Kim Jong-un menurut analisis yang dilaksanakan oleh Google Trends. Ini kerana pada Jun, Jong-un muncul pada satu acara yang menampakkan susuk tubuhnya yang semakin susut sehingga menjadi tumpuan umum dan menimbulkan pelbagai spekulasi mengenai tahap kesihatannya. Menurut agensi pericikan Korea Selatan, Jong-un yang seberat 140 kg itu dikatakan telah mengalami kehilangan berat badan sebanyak 20 kg. Walau bagaimanapun, dilaporkan beliau kelihatan tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan yang serius. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Thailand memutuskan untuk menangguhkan sementara program kemasukan bebas kuarantin atau lebih dikenali sebagai TESCO dalam usaha mengekang penularan varian Omicron. Semua ketibaan baru di negara Gajah Putih berkenaan selepas 22 Disember perlu menjalani kuarantin wajib di hotel terlebih dahulu. Jurucakap Kerajaan Tanakhon Wang Bongkuncana berkata, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada 21 Disember mengarahkan permohonan PAS bagi program TESCO dan Sandbox, kecuali Phuket Sandbox, digantung sementara bermula tengah malam sehingga diberitahu kelak. Tambahnya, program berkenaan akan dikaji semula pada 4 Januari tahun hadapan. Sehingga kini terdapat kira-kira 200,000 pelawat direkodkan telah mendaftar untuk program TESCO dan Sandbox, termasuk 110,000 yang sudah diluluskan untuk kemasukan tanpa kuarantin, manakala lagi 90,000 sedang menunggu kelulusan. Pihak berkuasa tempatan akan memantau situasi COVID-19 serta perkembangan terkini varian Omicron di negara berkenaan. Pengumuman itu dibuat sehari selepas Thailand melaporkan kes pertama penularan tempatan varian Omicron. Setakat ini, Thailand melaporkan sekurang-kurangnya 63 kes varian Omicron telah pun disahkan, manakala terdapat 20 lagi kes sedang dikenal pasti. Pada 1 November lalu, Thailand telah membuka pintu masuk kepada pengembara lengkap vaksin COVID-19 dari 63 negara dan wilayah melalui program TESCO. Sebanyak 227 kes COVID-19 telah dikesan pada bulan ini berbanding 83 kes pada November dan sejumlah 27 kes Omicron dilaporkan di bawah TESCO. Manakala 3 kes dilaporkan menerusi Sandbox dan 3 dikenal pasti sewaktu kuarantin alternatif. Lagi mengenai COVID-19, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di seluruh dunia ketika ini sudah melebihi 276 juta. Ini berikutan lebih 700,000 kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru dari Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan lebih 51 juta kes. Ini diikuti India dengan lebih 34.7 juta kes dan Brazil dengan lebih 22.2 juta kes. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka tertinggi kes COVID-19 dengan melebihi 4.2 juta kes.
Ini diikuti Filipina dengan lebih 2.8 juta, Malaysia lebih 2.7 juta kes, Thailand 2.1 juta kes, manakala Singapura merekodkan lebih 276,000 kes. Manakala angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 5.36 juta. Ini sekaligus merekodkan jumlah kematian tertinggi melebihi 809,000 kes. Walau bagaimanapun, Indonesia masih mendominasi angka kematian dengan lebih 144,000 kes korban. Filipina pula berada pada tangga kedua korban tertinggi dengan lebih 50,000 kematian, diikuti Malaysia dengan 31,000 kes, manakala Thailand dengan lebih 21,000 angka korban. Seorang penduduk Palestin ditembak mati kerana cubaan merempuh askar Israel menggunakan keretanya di tebing barat pada 21 Disember. Jurucakap tentera berkata lelaki itu merempuh keretanya ke arah jeep tentera selepas ditembak, menyebabkan kedua-dua kenderaan itu terbakar. Kejadian tersebut berlaku apabila lelaki berkenaan bertindak memecut keretanya ke arah pos tentera bersebelahan komuniti Mevodotan di tebing barat. Tentera di lokasi cuba untuk menghentikan tindakan lelaki itu dengan melepaskan tembakan ke arah kenderaan berkenaan. Namun kenderaan itu kemudiannya merempuh kenderaan milik tentera berdekatan pos kawalan sekaligus mengakibatkan kenderaan itu terbakar sebaik sahaja rempuhan berlaku. Jurucakap tentera percaya bahawa penyerang itu mati akibat luka tembakan. Namun tidak dapat mengesahkannya, Kementerian Kesihatan Palestin kemudian mengumumkan kematian seorang penduduk tempatan. Baiklah, sekian sahaja paparan berita dunia yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Kembali bersama Diana dan Hasif. Baiklah, terima kasih Hanim. Amanah Saham Nasional Berhad iaitu syarikat pengurusan unit amanah milik penuh pemodalan Nasional Berhad mengumumkan pembayaran pengagihan pendapatan 5 sen seunit kepada pemegang unit saham amanah Bumi Putra bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Ia membabitkan pengagihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit dan bonus sebanyak 0.75 sen seunit, membabitkan jumlah pembayaran sebanyak 89 bilion ringgit yang akan memanfaatkan 10.4 juta pemegang unit ASB. Jumlah berkenaan menjadikan angka pengagihan pendapatan terkumpul dan juga bonus ASB berjumlah 168.5 bilion ringgit sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 1990. Pengerusi PNB Tun Arifin Zakaria berkata, ASB berjaya mengekalkan pengagihan pendapatan wang kompetitif, mengatasi penanda arasnya iaitu kadar deposit tetap 12 bulan, mencatatkan kadar pulangan sebanyak 1.85%. Unit dalam edaran ASB meningkat kepada 181.2 bilion tahun ini, manakala bilangan pemegang unit bertambah sebanyak 200,000 menjadikan jumlah keseluruhan mencecah 10.4 juta, mencerminkan kepercayaan berterusan rakyat Malaysia terhadap dana ASB. ASB mencatatkan prestasi positif di sebalik keadaan pasaran keuangan yang tidak menentu serta kemunculan varian baru COVID-19 dan peningkatan kes baru sepanjang tahun yang memperlahankan pemulihan ekonomi global. Prestasi pelaburan ekuiti global yang lebih kukuh berjaya mengurangkan kesan pasaran domestik yang mencabar. Peruntukan pelaburan antarabangsa ASB meningkat daripada 5.9% pada 2020 kepada 8.2% tahun ini. Ekuiti awam antarabangsa menyumbang sebanyak 30.7% kepada pendapatan kasar pada 2021 berbanding 24.2% tahun lalu. Penjualan tiket bas dan penerbangan bagi kedua-dua inisiatif laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia Singapura digantung sementara berkuat kuasa 23 Disember hingga 20 Januari 2022. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, keputusan itu berikutan perkembangan terkini penularan COVID-19 membabitkan varian Omicron yang dilaporkan di Singapura. Bagi pengembara sudah membeli tiket perjalanan VTL dan memenuhi syarat ditetapkan, mereka boleh meneruskan perjalanan di bawah inisiatif itu. Penjualan tiket bas dan penerbangan bagi kedua-dua inisiatif VTL ini akan dibuka semula bermula 21 Januari 2022 selepas penilaian risiko dibuat berdasarkan situasi semasa COVID-19 di kedua-dua negara. Kuota tiket yang dijual akan dikurangkan daripada kuota sedia ada.
Kementerian Kesihatan Singapura mengeluarkan kenyataan berhubung kewujudan satu kluster tempatan COVID-19 membabitkan 3 kes positif pada 20 Disember lalu. Hasil ujian lanjut yang dijalankan mendapati 2 daripadanya menunjukkan kemungkinan varian Omicron, sementara keputusan bagi lain-lain kes masih lagi belum selesai. Berdasarkan kenyataan Kementerian Kesihatan Singapura, ketiga-tiga kes terbabit tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dimaklumkan mengenai arahan perjalanan Malaysia-Singapura. KKN menggesa semua pelancong untuk bertanggungjawab dan mengikut syarat serta prosedur operasi standard SOP yang digariskan untuk VTL. Sekian paparan kami pada minggu ini. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial dan YouTube Sumber Kini. Kita tahu situasi banjir sekarang ini belum lagi pulih sepenuhnya. Jadi dinasihatkan kepada penonton yang terkesan akibat banjir supaya mengambil langkah yang sewajarnya mengikut ketetapan pihak berkuasa. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama agar mendoakan kesejahteraan buat mangsa banjir. Sebelum mengakhiri sumber seminggu, kami tinggalkan anda dengan visual situasi banjir yang dirakam oleh lensa kami. Assalamualaikum Dan salam sejahtera.